أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Telah bersabda Nabi SAW, tafagharu min humumid dunya mastata'tum. Kosongkan diri kamu dari kerongsingan dunia sekadar termampu. Yakni dengan mengingati maut dan apa yang berlaku sesudah maut. Mengingati bahaya sirat, titian dan apa yang berlaku sesudah itu. Kemudian ingatkan pula kepada akhirat dengan kenikmatannya dan keseksaannya. Kosongkan diri kamu dari dunia dengan menyibukkan diri dengan berkhidmat kepada Allah Ta'ala, dengan mensucikan hati dan batin, mujahadah kepada jiwa serta memerangi syaitan. Bebaskan diri kamu kerana Allah dan lapangkan diri kerana Allah. Tauhid itu ialah meniadakan nafsu. Tauhid itu ialah meniadakan nafsu manusiawi dan keluar dari tabiatnya kepada tabiat malaikat. Kemudian fanakmu dari tabiat malaikat untuk mendampingkan diri dengan Tuhanmu. Dia akan memberi minum apa yang boleh meminumkanmu. Dan engkau akan mengkhususkan dengan amalan-amalan di sisinya, lebih dari amalan yang zahir. Islam itu zahir dan iman yang menguatkannya. Kemudian baru makrifat kepada Allah. Kemudian wujud dengan Allah Ta'ala. Maka jika wujudmu adalah dengan Dia, jadilah wujud itu buat Dia. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menyuruh kita supaya menyibukkan diri kita dalam mentaati Allah dan berfikir tentang perkara yang bersangkutan dengan Allah SWT. Memang dalam kehidupan dunia ini kita punyai banyak kebimbangan yang disebut sebagai humum kebimbangan, yang dengannya kita membina kehidupan. Kita ada kebimbangan duniawi dan kita ada kebimbangan ukhrawi. Kebimbangan duniawi kita, maka kita fikir tentang pendapatan kita, nafkah kita, belanja kita. Kita fikir tentang anak-anak kita. Kita fikir tentang diri kita. Kita fikir tentang hal-hal duniawi kita. Ini kebanyakan manusia sibuk berfikir, yang menjadikan mereka gembira atau sedih, yang menjadikan mereka bersungguh-sungguh atau sebaliknya. Kita hidup dengan apa yang kita fikirkan. Bila kita fikirkan untuk menjadi orang yang kaya, maka dengan itu kita hidup. Kerja sungguh-sungguh, kenal orang tu, kenal orang ni, sehingga kita dapat apa yang kita nak. Kerana itulah yang kita bimbangkan dalam hidup kita. Dan demikian seorang yang bimbangkan hak anak-anaknya, dia fikir tentang anaknya, maka disekolahkan anaknya, diberikan segala kemudahan untuk anak-anaknya. Setiap hari dia bekerja ke arah itu sehingga anaknya berjaya. Sebagian kita mungkin fikirkan dirinya, macam mana nak suruh dirinya hebat, dirinya berpangkat, dirinya berdarjat, dirinya dihormati. Maka semua orang ada humum
kesibukan dan kebimbangan. Maka Nabi SAW menyuruh kita supaya bebaskan diri daripada kesibukan itu. Ternyata kesibukan yang bersifat demikian dan kebimbangan menyebabkan penyakit yang banyak, melahirkan sifat-sifat yang buruk, melahirkan sifat keakuan, selfish yang melampau, ananiyah, melahirkan sifat kedekut. Umpamanya hari ini apa yang kita bimbangkan dalam hidup? Kalau kita bimbang takut nanti kita tak ada duit, lalu kita pun jadi kedekut, kita pun jadi tamak, kita pun menipu kerana bimbang tak ada duit. Hari ini yang kita bimbangkan ialah ekonomi, bimbang ekonomi. Lalu kita berusaha ke arah itu, jaga ekonomi. Sebahagian beli emas, sebahagian beli aset, sebahagian buat pelaburan investment, sebahagian berbisnes, sebahagian sekian. Maka itu kesibukan, sehingga melupakan kesibukan utama, kematian. Kesibukan utama alam barzakh, kesibukan utama akhirat kelak, waktu dibangkitkan dan ditanya, waktu dihisap dan dipertanggungjawab, waktu ditimbang amalan, waktu diberi buku catatan, waktu ditentukan syurga atau neraka. Kebimbangan dunia yang melampau menghilangkan kebimbangan yang paling utama, yang sepatut kita paling bimbang dan bersedia ke arahnya. Bila manusia terus meletakkan humum kebimbangannya pada hal duniawi, lihat sifat-sifat buruk tumbuh. Sifat menipu itu lahir kerana kebimbangan hal duniawi kita. Lalu orang menipu untuk urusan duniawi, kerana mereka nakkan hal-hal tersebut. Yang ni cuma fikirkan macam mana saya nak bahagia. Macam mana saya nak bahagia? Saya nak punyai seorang suami sebagai contoh kalau dia perempuan. Maka yang dipikirkan cuma tentang suaminya. Bimbang suaminya orang ambil, bimbang suaminya berkenaan ke orang lain. Maka tiap-tiap malam duk cek telefon suami, dia pantau suami pergi mana. Itu kebimbangan dia. Jangan ada yang cuba robohkan rumah tangga. Dia berusaha keras ke arah tu. Upah SB, upah penyiasat bersendirian, untuk siasat, tengok, jenguk. Itu kebimbangan dia. Habis masa dia ke situ, akhirnya dia binasa dengan apa yang difikirkan. Buruk sangka dia pada suaminya yang teruk, akhir habis. Jadi sebaliknya, ada seorang hamba Allah, dia ni bimbang suami dia kerja jauh. Dia duduk kat tempat jauh, suami dia kerja jauh. Dia pun upah penyiasat bersendirian. Cek ada tak suami dia main perempuan lain, dating perempuan lain, makan sekian. Itu kebimbangannya. Akhirnya dikahwin dengan penyiasat bersendirian dia tu. Yang lain pula yang curang, bukan suami dia pula jadinya. Ini apa yang berlaku kepada hidup manusia. Yang ni pula bimbang anak dia. Maka keselamatan anaknya keutamaan dia. Biar anak dia berjaya, biar anaknya lulus, maka dia pun buat jaga. Anak dia belajar luar negara, dia hantar, dia beri kemudahan kad kredit. Sampai anaknya berjaya, anaknya derhaka pada dia. Maka hilanglah, hancurlah segala harapannya. Yang ni pula letakkan kesibukannya, kebimbangannya pada bisnesnya. Duk mesyuarat sana, mesyuarat sini, jumpa orang sana, jumpa orang sini. Pakai kabel sana, pakai kabel sini. Bina kekayaan. Tiba-tiba dia khianati oleh orang dalam. Dia kecewa, bunuh diri. Ini cerita-cerita benar yang ada depan kita. Yang ni pula kesibukannya ialah menjaga kecantikan. Cerita seorang perempuan jaga kecantikan. Lambat keduk, botok. Keduk sikit, cok botok. Keduk sikit, botok. Dan mereka buat macam-macam. Akhirnya dia tak boleh nak tolak perubahan wajahnya. Makin lama ternyata dia lebih hodoh daripada sepatutnya. Dia memang tua ni, kita nampak uduh lah sikit. Tapi dia punya repair wajahnya, akhirnya wajahnya tak nampak seperti manusia, nampak macam kucing. Ini kisah seorang selebriti yang terlalu jaga wajah. Akhirnya muka dia jadi macam kucing. Buruk wajahnya, menakutkan.
Ada seorang hamba Allah, dia punya fikirannya cuma nak jadi Superman, maka dia ubah wajahnya jadi Superman. Dia melakukan beratus pembedahan, menghabiskan jutaan dolar, yang berkesudahan dengan kekecewaan. Semua ini golongan yang membina humum. Humum maksudnya yang amat penting difikirkan dalam hidup dia. Dan tuan, sebelum kita tidur, apa yang kita fikirkan? Itulah yang menjadi kepentingan yang kita fikirkan, humum kita. Nabi SAW mengajar kita, jangan terlalu letakkan kebimbangan kita pada dunia. Letaklah kebimbangan kamu pada akhirat. Tuan-tuan bayangkan macam mana nanti kita jumpa malakul maut. Sewaktu dia mencabut nyawa kita, apakah secara perlahan-lahan atau direguk keras? Perhatikan waktu kita diusung di atas usungan. Apa yang kita sediakan untuk hari ini? Perhatikan waktu ketika mana kita dikebumikan, lalu tanah ini ditutupi wajah kita, lalu manusia meninggalkan kita satu persatu. Yang kita cuma dengar derapan kasut-kasut mereka meninggalkan kita. Sedihnya kita waktu itu dalam kubur. Maka apa persiapan kita? Dan patut kita fikirkan, apakah Allah murka kita atau tidak? Apakah selama hidup kita ini Allah redha kita atau Allah murka kita? Apakah Allah Ta'ala pandang kita dengan rahmatnya, kasih sayang atau kemurkaan, menunggu hari kita pulang pada Allah? Apakah Allah murka pada kita? Sebab itu kata Nabi SAW, man ja'alal humum hamman wahida, hammul ma'ad, hammal ma'ad, kafahu Allah Ta'ala hamma dunyahu, wa man tasha'abat bihil humum fil ahwali dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatihi halaka. Rawahu Ibn Majah. Siapa yang menjadikan kedukacitaannya, kebimbangannya cuma satu, bimbang akhirat kelak macam mana dia. Dia jadikan semua kebimbangannya cuma satu, bimbang akhirat. Bimbang hari diberikan buku catatan, apakah tangan kanan atau tangan kiri. Bimbang nanti kalau ditimbang amalan, apakah yang berat, kebaikan atau kejahatan. Bimbang nanti waktu dia melintasi sirat, titian, apakah dia jatuh tersembam atau selamat. Bimbang nanti apakah dia dihimpunkan bersama orang baik, maka dia mendapat syafaat, atau dihimpunkan bersama orang jahat, lalu mendapat kecelakaan yang sama. Kata Rasulullah, siapa yang bimbangkan akhiratnya, maka Allah cukupkan kepadanya semua kebimbangan dunianya. Maknanya semua yang duduk bimbang hal dunia, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara. Bimbang anak, Allah jaga anak kita. Bimbang pasangan kita, Allah jaga pasangan kita. Bimbangkan bisnes kita, Allah jaga bisnes kita. Kan ia semua milik Allah. Letak dalam fikiran kita bimbang akhirat ni. Ni aku kalau berniaga menipu akhirat kelak macam mana? Aku dibangkitkan bersama orang jahat-jahat. Aku ni kalau duduk berniaga sampai lalai sembahyang bank, apakah nanti ni harta boleh bantu dan tolong aku? Aku ni duduk sibuk kerja siang malam pagi petang sampai lupa masaku dengan Tuhan. Aku ni duduk bermesra dengan orang macam-macam, mengharapkan mereka tolong aku sampai lupa bermesra dengan Tuhan. Maka kita fikir-fikir macam ni, maka Allah cukupkan kebimbangan dunia kita. Tapi kata Rasulullah, man tasha'abat bihil humum, siapa yang kebimbangannya, pikirannya fi ahwali dunia, cuma urusan dunia. Apa duk fikir, bangun tidur fikir dunia dia. Macam mana hari ni bisnes pelanggan datang ke tak? Macam mana hari ni orang tengok saya lawa ke tak lawa? Baju apa saya nak pakai? Fashion apa saya nak tunjuk korang ni? Lalu kata Nabi SAW, Allah tak peduli dia mati kat mana pun. Kalau terjemah kasar, Allah pun tak peduli kita mampus kat mana. Halak, mati kat mana Tuhan tak peduli kamu ni. Dan kalau hidup kita cuma kebimbangan, duk fikir esok saya nak pakai baju warna apa esok. Sebab apa ni ada event ni, coh kepala fikir. Yang difikirkan esok ni
Saya nak cakap apa benda ni, biar orang kagum dengan saya, biar orang puji saya. Esok ni macam mana saya nak duk fikir dunia. Sebelum tidur, dia lupa tidur tadi merupakan satu laluan ke arah kematian. Tuan-tuan, kita sebelum tidur, doa yang kita baca pun dah menakutkan. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Bismikallahumma ahya wa amut. Wa fi riwayatin Bismikallahumma amut wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Kita tidur ni kira mati dah. Roh kita dipegang oleh Allah. Kalau Allah nak suruh kita panjang umur, Allah lepaskan roh ni masuk balik ke badan. Lalu hiduplah kita, mulakan hari yang baru. Tapi Allah Ta'ala kendaki Allah boleh pegang roh ni dan tak kembalikan, maka mati kita. Itu kita dengar orang mati masih tidur. Kerana roh tidak dikembalikan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man kana hammuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa man kanat niyyatuhu dunya farraqallahu alaihi dha'atahu wa ja'ala faqrahu baina aynai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Rawahu Ahmad. Maksudnya, siapa yang kebimbangannya cuma akhirat, Allah akan himpunkan segala kekuatan kepada dirinya. Contoh, kalau kita cuma fikir akhirat, Allah beri kita kekuatan untuk menghadapi semua masalah dunia kita. Fikirkan akhirat, fikirkan pahala, fikirkan dosa, fikirkan redha Allah, fikirkan murkanya, fikirkan ganjaran Allah dan fikirkan azabnya. Fikirkan hari kebahagiaan bertemu Allah atau hari paling penyesalan bertemu dengan Allah. Fikir akhirat, Allah himpunkan kekuatan pada kita walau kita seorang, maka Allah beri kekuatan. Dan Allah Ta'ala sentiasa menjadikan dalam hati kita cukup dan kaya. Hati kita sentiasa kaya, redha, cukup. Dan dunia datang dengan keadaan terhina kepada kita. Dunia nak datang, dia kena beratur. Bukan kita beratur nak dunia. Dunia tu kena beratur. Saya nak solat dulu, saya cuma pilih yang halal je. Yang haram ke tepi. Yang syubhah pergi jauh. Tentu kita pilih dunia, bukan dunia pilih kita. Tengok yang haram, kita dengan rasa hina menolaknya. Rasa nampak jijik benda haram ni. Walau datang hebat, ni haram saya tolak. Malu dunia di hadapan orang beriman yang menolaknya ketika orang lain merebutnya. Ni datang dunia haram, kita orang beriman, kita tolak tanpa fikir panjang. Buat apa fikir panjang benda haram? Datangnya syubhah, kita tolak. Ni banyak tak, saya tak ambil. Dunia terhina di bawah kaki orang beriman. Datang dunia melalaikan, kejap, tunggu, saya nak solat dulu. Kau tak datang ke, nak ambil ataupun nak mendekati kita, tunggu sekejap, saya solat. Lepas solat, kau datang. Dunia menjadi kecil, hinanya depan orang beriman. Kerana orang beriman meletakkan syarat menerima dunia. Tetapi orang munafik, dunia meletakkan syarat padanya, akhirnya dijual agama dia. Orang beriman, dunia nak datang ada syarat, syaratnya halal. Dunia nak datang ada syarat, syaratnya tidak melalaikan. Dunia datang ada syarat, tunaikan haknya. Dapat banyak, saya zakat, itu hak dunia. Saya sedekah, saya letak di satu tempat yang tidak melalaikan saya. Saya meletakkan seluruh dunia dan isinya pada kedua tapak tangan saya, bukan di hati saya. Bukan di hati. Umpama kita, tuan-tuan, ada kereta, sebesar mana pun kereta, letaknya kat luar. Ini kereta mewah ni, duduk kat luar, saya tak akan masuk dalam rumah. Bodoh saya kalau ambil kereta masuk dalam rumah. Kan tak cerdik. Saya dah buat tempat dia parking di luar. Di rumah ni hanya orang tertentu saya pilih untuk masuk. Bila masuk bilik tidur pula, orang tertentu yang saya pilih masuk. Tak semua boleh masuk bilik tidur saya wala anak saya. Orang tertentu. Kita tahu di mana setiap dunia itu sempadannya, tempatnya. Kita tak letakkan mereka sama rata. Dia ada tempat. Dan bila mana kita solat, kita letak dunia semua kat luar.
Saya sedang solat, jangan satu pun dunia masuk. Lihat betapa hinanya dunia di hadapan orang beriman. Ini disebut oleh Nabi SAW. Dunia ini gharimah. Datang dia dengan keadaan dia dipaksa, dihinakan dan diberi syarat. Hebat orang beriman, nak dunia ada syarat. Hinanya orang munafik, nak dunia bagi syarat. Dunia bagi syarat. Kita orang beriman, kita bagi syarat kat dunia. Macam mana saya kata sibuk ni, Zuhur berhenti, saya nak solat. Tuan-tuan, kita berjalan kat mana, kita travel seluruh dunia, kita ada bagi syarat. Waktu Zuhur berhenti, waktu Asar berhenti, waktu Maghrib berhenti. Dengan bahasa mudah, waktu solat saya akan berhenti. Travel seluruh dunia, time makan saya tanya halal tak halal. Oh ni sedap tak? Saya tanya satu soalan je, halal ke tak? Halal. Halal saya makan, haram saya tak makan. Biarlah awak hias macam mana cantik, haram saya tak makan. Terlihat hebat orang beriman letak syarat dan semua perkara. Ni nak bagi pinjaman boleh? Ini pinjaman riba ke atau tidak riba? Kalau riba saya tak nak terima, walau saya perlukan duit, tapi saya tak akan terima. Hebat orang beriman, tolak riba. Ini orang tawar insurans, halal tak halal? Tak halal ke tepi, saya tak perlukan awak. Halal, main sini, boleh bincang. Kata orang ambil, boleh bincang lagi. Tapi kalau haram, saya tak nak bincang, tepi. Kata hebat orang beriman. Dunia datang, dia bagi syarat. Ikut syarat dia, sini. Tak ikut syarat, ke tepi. Saya tak pernah pun berangan dengan dunia yang haram. Tak berangan. Orang beriman caranya macam tu. Kata Nabi SAW, siapa yang niatnya cuma dunia, tetap bukan akhirat, niatnya cuma dunia, farraqallahu alaihi dhai'atahu, maka Allah Ta'ala cerai beraikan urusannya, kelang kabutkan urusannya, tak tentu hala urusannya, tak tahu mana dia nak pergi, tak tahu apa matlamat hidup dia, tak tahu apa sasarannya. Dia jadi macam Tok Umbang ambil, macam bot tengah laut, tak tahu nak ke mana. Dalam dipukul ombak, ditiup angin yang kuat, tapi tak tahu nak ke mana. Maka farraqallahu dhai'atahu, Allah hurakannya. Dan ja'ala faqrahu baina ainai, Allah sentiasa menjadikan matanya tak cukup. Dia sentiasa tak puas hati, ini tak puas hati, itu tak puas hati. Dia ada ratus juta tak puas hati lagi, dan untung banyak tak puas hati lagi, sentiasa rasa fakir. Tuan-tuan, fakir itu satu kesukaran, tapi merasa fakir itu satu azab yang lebih sukar daripada itu. Seorang miskin memang susah lah, susah, miskin nak tu tak boleh. Tapi merasa miskin itu lebih susah pada tu, lebih teruk pada tu. Dan penyakit ini dia akan kena even orang kaya. Ada orang kaya dia terkena penyakit miskin, akhirnya dia tamak, akhirnya ditipu juga orang walau dia dah kaya. Akhirnya dia buat juga benda yang dilarang walau dia kaya, walau duit dia tak makan pun tak habis. Tapi kerana dia ada penyakit rasa miskin. Kita miskin satu sunnatullah dalam ujian. Merasa miskin itu satu azab Allah pada hati manusia yang cintakan dunia. Kerana orang beriman, dia akan merasakan dia kaya. Masuk kaya, qanaah, cukup. Alhamdulillah, rezeki ni cukup. Naik kereta macam ni pun cukup, rumah macam ni pun cukup. Kalau dia pun cari, taklah dia rasa dalam keadaan dia tak redha dengan apa yang dia ada. Dia mungkin cari apa yang lebih baik, tapi taklah sampai peringkat dia tak redha apa yang dia ada. Orang yang jiwa miskin, dia mencari apa yang tak ada dengan rasa jejek melihat apa yang dia dah ada, jijik. Kita, tuan-tuan, kita dah ada rumah, kemudian nak rumah besar, tapi kita tak pandai jijik rumah kecil yang kita dah ada. Alhamdulillah ni ada sementara, macam rumah besar saya cari. Kita nak kenderaan lebih baik, tapi tak jijik dengan kenderaan yang kita dah ada, kita okey. Pakailah ni dulu, sementara nak beli kereta besar, kita okey. Kita okey. Tapi orang yang ditimpa ke miskinan ini, dia mulai jijik dengan nikmat dia ada. Kenapalah saya dapat ni tak dapat yang tu, dia mulai jijik. Dia mulai menghina apa yang dia ada di tangannya untuk memperoleh apa yang dicita-citakannya. Maka tidak yang dikendong itu kekal dengannya, tidak yang dikejar itu dia dapat. Kedatang pepatah kita, yang dikendong berciciran, yang dikejar tak dapat. Sebab dia menghina apa yang dikendongnya, dan dia mengejar yang berada di hadapannya dengan rakus dan tamaknya. Dan kita
Bila saya katakan, ya, kita ada sebahagian dari nikmat dunia. Lalu kita nak cari lebih baik. Sila cari. Dan kadang kita tak menghina apa yang kita ada. Kita syukur. Alhamdulillah. Ni bisnes ni pun dah okey. Tapi saya nak besarkan lagi. Nak internationalkan lagi. Ini Alhamdulillah, ini asbab kebaikan saya yang banyak. Cari yang besar dan kadang kita jaga yang kecil. Maksudnya mensyukuri. Mensyukuri. Maka kita dapat dulu kecil dapat, besar dapat. Rumah kecil kita ada, rumah besar pun kita ada. Kereta kecil kita ada, kereta besar pun kita ada. Sebab kita ada syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Yang kita kejar depan, kita bertawakal pada Allah. Yang ada di tangan, kita mensyukurinya. Kerana Allah jadikan sifat kaya. Kemudian kata Nabi SAW, dunia tidak datang kepadanya melainkan apa yang dicatat, yang ditulis sahaja. Bukan apa yang dicita-citakannya. Dia nak banyak ni. Datang macam Allah tentukan. Oleh sebab itu, di antara doa Nabi SAW, Rasulullah bila berkumpul dengan sahabat, Nabi tak tinggalkan sahabat, melainkan Nabi titipkan doa. Supaya sahabat-sahabat faham. Antara doa yang panjang kita nak ambil sikit yang Rasulullah sebut. Dan doa Rasulullah SAW. Nah, kita kan bila biasa berkumpul, berhimpun, semua berpisah, kita doa lah sikit. Rasulullah SAW berkumpul para sahabat, bila baginda nak berpisah, maka Nabi doa. Di antara doa Rasulullah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu cita-cita besar kami. Jangan jadikan dunia itu kebimbangan kami. Dan jangan jadikan ia kesudahan ilmu kami. Dia punya ilmu dia berhenti kat mana? Bimbang dunia je. Allah, janganlah ilmu sampai berhenti kat situ. Ilmu kita bimbangkan akhirat. Orang kafir, kebimbangan dan ilmu yang diperoleh, yang dicari cuma berkisar pada kebimbangan duniawi dia. Tapi apa berlaku selepas mati, dia tak pernah cari ilmu tu. Sebijak-bijak orang kafir, kolonisti terkemuka di dunia, awak fikir apa? Awak bimbang apa? Dia cuma bimbang pada kehidupan dunianya. Lalu kita tanya satu soalan. Bila mana kamu mati, apa jadi pada kamu? Saya tak pernah bayangkan, saya tak pernah fikirkan benda tu. Bila tak fikir, maka dia tak akan buat apa-apa. Persiapan dan persediaan. Kerana ilmunya cuma dekat dunia. Tentang musibah paling besar bila ilmu kita cuma kat dunia. Ahli ekonomi, bila ilmunya kat dunia, ni ahli politik, ahli ekonomi yang akan rosak. Bukan dia akan rosakkan ekonomi. Ahli politik, kalau ilmunya cuma tentang dunia, dia akan merosakkan rakyatnya dan dirinya sendiri. Dia cerita bab politik, kebimbangan cuma dunia. Lihatlah ringgit kita jatuh, lihatlah ekonomi jatuh, lihatlah. Dia kesudahan ilmunya cuma dunia. Lalu akhirat. Siapa yang nak bertanggungjawab dengan kami tentang akhirat kami? Nanti apakah kami mati, kamu akan boleh beri syafaat pada kami. Kamu boleh tolong kami. Kamu seorang pemimpin ilmu, patut jauh pada itu. Sebab itu para Nabi SAW, mereka nak selamatkan seluruh manusia daripada kebimbangan akhirat, ketakutan akhirat. Itu yang para Nabi fikirkan. Sehingga tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Nuh AS mengadu pada Allah tentang kedukacitaannya. Rabbi inni da'autu qawmi lailan wa nahara. Ya Allah, aku duduk siang malam, pagi petang, seru kaumku untuk menyembahmu, ya Allah. Kerja Nabi Nuh siang malam duk ajak orang semua Allah. Itu kebimbangan Nabi Nuh. Takut ni masuk neraka. Takut ni Allah murka. Takut ni dapat azab. Nabi Nuh sayang manusia. Siang malam kerjanya ajak manusia. Sehingga Nabi Nuh kata, ya Allah, kadang-kadang aku cakap terang-terang. Kadang-kadang aku cakap pelan-pelan. Untuk ajak mereka pada jalanmu, ya Allah. Itu kebimbangan Nabi Nuh, ya. Semua para Nabi alaihimussalatu wassalam, makhluk paling agung sekali, apa yang mereka bimbang? Bimbang tak makan esok? Bimbang tak ada jodoh? Bimbang tak ada zuriat? Bukan. Yang mereka bimbangkan urusan agama. Tuan-tuan, Nabi SAW, bila Rasul tengok orang Mekah dah tak nak terima Islam, bukan makin menganiaya dan menzalimi, Rasulullah pun pergi ke Taif. Rasulullah berjanji dengan seorang pemimpin Taif bernama Ibnu Abdi Yalai bin Kalal. Ni pemimpin besar Taif.
Rasul nak jumpa dia, Nabi nak sampaikan Islam dengan harapan orang Taif menerima Islam. Kerana Taif ni orangnya lebih lembut berbanding orang Mekah. Orang Mekah ni yang kasar sikit, orang Taif ni lembut sikit. Baiklah. Sebab apa? Sebab bumi Taif ni dia tak macam bumi Mekah. Dia taklah panas sangat, dia ada sejuk dia. Dia ada tanamannya, dia ada kawasan menghijaunya. Yang biasa tengok yang hijau ini hatinya lebih tenang berbanding Mekah yang cuma tengok batu-batu je. Orang duduk kawasan pergunungan hatinya keras. Orang duduk kawasan padang pasir hatinya juga kering. Tentang yang duduk tempat menghijau, Ghalib katanya biasanya hatinya lebih romantik. Ada taman. Dan kita kan bila nak jiwang-jiwang pergi taman bunga, tak ada orang pergi padang pasir nak jiwang-jiwang. Cari mana taman bunga, cari mana tempat nak jogging pun tempat yang menghijau. Rasa tenang, tengok air, tengok pokok. Itu tengah hati baik, mood baik. Itu orang Taif. Mereka sepatutnya lebih baik. Dan memang mereka baik secara asasnya. Maka Rasulullah SAW nak jumpa ketua. Tapi ketuanya ini sudah merancang untuk menghalau Rasulullah SAW. Dah upah budak-budak balik batu. Cari orang yang agak sewek-sewek sikit untuk pukul Rasulullah. Untuk menghina. Cari yang gila-gila sikit. Yang gila-gila kan suka jerit-jerit. Itu orang gila. Kan orang normal dia tak jerit-jerit. Bila yang jenis perangai gila-gila tu sikit, yang tu jadi maki macam-macam. Mereka cari orang ni. Cari orang yang boleh buat provokasi perkataannya. Ternyata orang ni kalau dia cakap, dia tak takut dosa. Ni orang gila-gila ni. Kita dalam politik pun kita memang ada kelompok gila-gila ni. Ini maki hamu, ini kumpul nak provokasi. Ini orang-orang yang akalnya kurang masalah sikit. Orang yang matang dia tenang. Jadi mereka kumpul yang perangai gila-gila ni sikit untuk menghina Rasulullah SAW. Kemudian budak-budak upah baling batu. Budak suka baling. Di mari masjid pun dibaling tamu derma. Budak. Sebenarnya ni baling orang ni. Waktu Rasul masuk, Nabi duduk di Taif seminggu, 7 hari, mengharapkan sesuatu yang berlainan. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendapat kejutan yang paling dahsyat dalam hidup baginda. Rasulullah cerita, ini detik paling sedih aku. Baling batu, kena provokasi. Sehingga Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala menjadikan badannya sebagai benteng. Rasulullah dah berdarah kaki. Zaid juga luka-luka di badan. Rasulullah punya sedih. Duk fikir, ni tolak Islam ni, ya Allah. Macam mana kesudahan dia ni. Tolak Islam. Rasulullah jalan kaki sampai tak sedar. Nabi sampai ke tempat jauh tanpa tak sedar. Kan duk fikir benda tu. Kita kan kalau fikir sesuatu, kita macam tak rasa jarak dia. Jarak dia tak rasa. Dia ni berjalan tepi pantai. Saya kalau tengok orang berjalan tepi pantai, saya tahu ada masalah tu. Kalau orang tu tak ada masalah, dia berjalan dekat mall, tu ada masalah. Kalau orang ada masalah, dia jalan tepi pantai, tahu-tahu ujung tu. Apa benda dipikir? Ada benda dipikir. Kena pula berjalan tengah malam, ada benda tak kena dipikir. Rasulullah SAW berjalan sampai tak sedar berada satu tempat jauh daripada Taif. Tiba-tiba Rasulullah angkat kepala, tengok malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa bersamanya malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat penjaga gunung ni kata, ya Rasulullah, aku penjaga gunung. Kalau kamu mahu, aku angkat semua gunung ganang di Taif, aku hempak atas kepala mereka semua, biar mati belaka. Tetapi Rasulullah yang dia sedih, dia fikir, macam mana nak suruh orang Taif ni beriman. Dan duk fikir, dia tolak Islam ni apa kesudahan dia, takut. Datang pula malaikat kata, tak apa, kita hancurkan semua. Tak. Rasulullah datang berdakwah bukan nak hancurkan orang, nak sedarkan orang. Kita lihat tujuan dakwah biar jelas. Kita dakwah ni bukan nak hancurkan orang, bukan nak suruh orang mati. Kita nak suruh orang tu hidup dalam kebaikan. Jiwa ni perlu ada pada pendakwah. Kita bukan nak suruh siapa-siapa pun mati. Kita nak orang ni belum mati dia taubat dan isah. Itu kita nak, itu jiwa pendakwah. Lalu kata Nabi SAW kepada malaikat penjaga gunung, Nabi SAW kata, jangan.
Jangan kamu ambil gunung gana, jangan campur atas kepala mereka, jangan. Bahkan aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah keluarkan daripada mereka zuriat yang beriman pada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak nak mereka binasa. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap supaya Allah keluarkan daripada zuriat keturunan mereka yang menyembah Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Allah mustajabkan doa Rasulullah SAW. Akhirnya seluruh penduduk Taif beriman, seluruhnya. Dan bila berlaku peristiwa murtad pada zaman Abu Bakar, penduduk Taif tak ada seorang pun murtad. Tuan-tuan lihat kebimbangan Nabi SAW. Rasulullah SAW ni jarang ketawa, payah nak ketawa, senyum. Tapi dalam hal yang banyak Rasulullah sentiasa berfikir sesuatu. Tentang apa? Bimbang umat dia. Hatta Rasulullah dekat nak mati, Nabi cakap apa? Dan bila Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, perkataan terakhir yang aku dengar daripada Nabi SAW sebut, As-salah, as-salah, ittaqullah fima malakat aimanukum. Semahyang, semahyang. Nabi bimbang umatnya tak semahyang. Semahyang, semahyang. Ini di saat akhir kematian pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin umat dan manusia. Bimbang tak solat. Sebab tu Nabi kata solat, solat. Dan jaga wanita yang berada di tangan kamu dan hamba-hamba. Tak kita tengok anak-anak nak belajar luar negara, bimbang pun. Bimbang ustaz takut kena colek di mak saleh gitu. Tak bimbang ni. Bimbang dia tak solat. Anak-anak kita ni tuan-tuan nak belajar luar negara, nak melancong, nak berjalan, nak berpiknik dengan kawan-kawan. Pesan satu benda, solat jangan tinggal. Itu kebimbangan kita. Kerana solat menjadikan dia dijaga oleh Allah. Ni anak di mana-mana, bab solat tak bimbang, bab hukum hakam tak bimbang. Bimbang, ada duit tak? Ada duit tak? Tak ada duit, ayah bagi duit. Ambil kad kredit. Tak cukup kad kredit ayah, kad kredit mak boleh ambil. Tentu kita bimbang duit. Kita tak bimbang tentang agama dia. Duduk negara-negara kafir yang tak pentingkan solat, masjid surau pun tak ada. Macam mana anak kita dalam keadaan masjid surau ada pun tak pergi anak kita ni? Ini tempat tak ada masjid surau ni. Macam mana dia nak jaga agama? Kita patut bimbang. Kalau hantar anak luar negara, hantar anak duduk asrama, hantar anak sekian tempat, yang patut kita pesan pada mereka, jaga solat. Ini kebimbang sebenar. Saya tak bimbang anak saya tak ada duit. Saya bimbang anak saya tak solat. Maka Allah murka pada dia. Saya tak bimbang anak saya kalau dia tak lulu berisah. Tak apalah, rezeki masing-masing. Tapi saya bimbang dia tak solat. Saya takut dia tak solat. Maka Allah murka. Tak guna kita ada anak yang berjaya tapi tak solat. Kenapa? Kerana dia tak akan selamat. Dia tak akan selamat. Baik di dunia, apatah lagi akhirat. Yang pertama dihisap tu solat. Kerana itu kebimbangan kita tuan-tuan pada anak-anak kita, solat dia. Kebimbangan kita pada diri kita lah agama kita. Kita tengok apa yang kita buat setiap hari. Fikir. Dosa tak berdosa kita buat. Saya dah habiskan satu hari semalam. Saya fikir sebelum tidur. Apa benda saya buat? Oh ini dosa, ini Allah murka. Kita takut. Takut kesudahan tak baik. Tuan-tuan, Rasulullah SAW bila datang angin, Aisyah tengok wajah Rasulullah berubah. Angin. Sahabat-sahabat gembira, angin nak hujan lah tu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa saya tengok muka Tuhan berubah setiap kali datang angin? Angin datang. Sedangkan kami semua gembira mengharapkan hujan. Lalu kata Nabi SAW, ya Aisyah, ma yu'amminuni an yakuna fihi adab. Wahai Aisyah, aku bimbang angin tadi membawa azab. Kerana pernah berlaku satu kaum yang dibinasakan kerana angin ini. Angin ini datang, lalu menghimpunkan awan, lalu gelap seperti nak hujan, lalu mereka berkata, hadza 'aridum mumtiruna, nak hujan dah. Sewaktu Nabi Allah Saleh berkata pada kaum, kamu akan binasa. Sebab kamu telah menghancurkan mukjizat Allah, membunuh unta yang Allah kirimkan sebagai satu mukjizat. Kamu dah sembelih dia. Kamu sembelih anaknya sekali. Tunggu waktu kamu akan dibinasakan.
Lalu mereka mempermainkannya. Kemarau melanda negara mereka. Tiba-tiba datang angin. Nak hujan. Nabi Soleh bukan betul sangat cakap dah nak hujan. Awan gelap mula berada di atas kepala mereka. Tiba-tiba datang petir menyambar mereka. Memutuskan jantung-jantung mereka. Binasa semuanya. Sebab itu Rasulullah bila angin datang, Nabi mula takut. Dan Nabi berdoa pada Allah. Ya Allah, aku mohon kebaikan angin ini. Dan kebaikan yang tercipta padanya. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada kejahatan yang dibawa oleh angin ini. Dan kejahatan yang tercipta padanya. Macam tu Rasulullah bimbang. Bimbanglah murka. Bimbang. Tuan-tuan bila berlaku gerhana. Kalau petang ni kita akan mula berlaku gerhana. Start pukul 4 petang sampai dah sekitar pukul 8 malam. Akan berlaku gerhana. Gerhana bulan. Rasulullah SAW bila berlaku gerhana, Nabi bimbang, Nabi takut. Nabi tak pernah tengok pun gerhana tu. Kita pakat teropong, lawa, fenomena alam kata kita. Kerana kita tak tahu apa. Umpama kita tengok macam kanak-kanak tengok ular macam mainan, maka dia pegangnya, lalu dia patut, lalu dia binasa. Dia ingat tak bahaya ular tu, dia bermain, tengok bergerak, pegang. Tak tahu patut dia. Rasulullah SAW bila berlaku gerhana, Nabi mula bimbang. Nabi panggil semua orang ke masjid. Lalu Nabi mendirikan solat gerhana dan melakukan khutbah gerhana sampai habis gerhana, tanpa melihat gerhana walau sekejap pun. Tak tengok. Dan Nabi menyuruh sahabat banyakkan sedekah, banyakkan istighfar, banyakkan bertahlil, banyakkan bertakbir. Dan Nabi menyatakan, kalau kamu mengetahui berlaku gerhana, cepat-cepat ke masjid, jangan tempat lain. Kata kita, kan ada tempat paling selamat kita pergi kalau berlaku musibah. Kalau kita naik bas, dia ada pintu emergency. Bila berlaku apa-apa, orang pergi kepada pintu emergency. Kenapa? Itu pintu selamat. Tentu bila berlaku gerhana, pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi tempat orang berhimpun untuk solat, kan itu selamat. Jangan duk pergi orang yang ambil gambar kat luar. Jangan. Mereka tidak tahu kesudahan yang buruk. Jadi ini kebimbangan Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat ni, supaya kita nak betulkan apa yang patut kita fikir ni. Bila Rasul kata bebaskan daripada duka cita dunia dan fikirkan duka cita akhirat. Bebaskan daripada kebimbangan duniawi, fikirkan kebimbangan akhirat. Rasulullah SAW, tuan-tuan tahu Rasulullah ni lawa orangnya, handsome. Tapi di kepala Rasulullah mula ada uban. Jumlah uban di kepala Rasulullah ada 20. Ada 20 helai. Sahabat bilang waktu Rasulullah wafat, ada 20 helai. Abu Bakar duk tengok ubang. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, syibta. Rasulullah dah beruban kamu. Uban 20 orang, kita ni 2000 orang. Rasulullah 20 orang, Nabi dah bimbang. Kita berubang sampai ke janggut, relax, karaoke lagi sampai ke cerak. Kita berubang ni sampai bulu hidung pun berubang. Masih lagi tidur tak bangun subuh. Rasulullah SAW cuma berubang 20 orang, bimbang. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, syibta. Ya Rasulullah, kamu dah berubang. Nabi kata, ya, syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha syamsu kuwirat. Aku ni beruban sebab surah Hud, sebab surah waqi'ah, sebab surah mursalat, sebab surah amma yatasaalun, dan sebab surah idha syamsu kuwirat. Surah ini tentang apa? Tentang kiamat. Kau nak bayang kiamat macam mana? Walah Rasulullah dalam jaminan Allah, tapi bimbang baginda, kiamat macam mana waktu dibangkitkan. Tuan-tuan, kita semua dah tengok orang hidup mati, kita tengok semua dah. Dan lepas mati apa, dia dibangkitkan semula. Saya dan tuan-tuan tunggu waktu mati. Orang-orang yang di hadapan kita sudah mendapat giliran masing-masing, sudah meneguk minuman kematian. Mereka dah mati. Kita ni, kita ni umur 50, umur 60, umur 70. Sedikit demi sedikit kekuatan kita ditarik balik, sendi kita lemah, mata kita mula kabur, tidak kelihatan, kepala kita mula penuh dengan uban. Masih belum berfikir tentang mati, dan berfikir tentang akhirat, dan berfikir tentang bagaimana keadaan kita, mampukah kita jawab soal-soalan dalam kubur.
Duk fikir lagi ni Ustaz, nak fikir ni hari tua macam mana ni. Ni ekonomi akan datang macam mana. Tuan-tuan biarkan urusan Allah itu. Sebab itu Rasulullah kata fikir benda ni utama. Tuan-tuan bukan maksud kita pun langsung tak peduli hal-hal duniawi. Bukan. Keutamaan dalam membentuk kebimbangan. Saya cari rezeki, saya bimbang rezeki saya ini tak ada berkat dia. Saya bimbang rezeki saya ada haram, lalu saya diazab oleh Allah. Saya cari rezeki, tapi saya sentiasa kaitkan tentang halal haram, dosa, pahala, murka, redha Allah. Saya sepanjang jadi suami dah bahagiakan isteri saya misalnya, tapi saya bimbang ada langkah-langkah saya yang Allah murka. Ada benda-benda yang Allah suruh saya beritahu isteri saya tak beritahu. Dek, kerana nak jaga hati sangat. Nak beritahu ni haram, ni awak ni bersolek lebih-lebih ni, bergincu, berbedak, sakan, berhiang melampau-lampau keluar rumah. Nak beritahu takut kena tidur kat luar. Tak beritahu kita tahu itu salah. Berhias di luar salah. Saya tak nak. Ramai suami tak fikir larangan Allah kan nak jaga hati isteri. Ramai isteri pun sama, tak fikir tentang murka Allah. Kononnya nak jaga hati suami. Suami dia buat benda mungkar, tak tegur. Suami tak sembahyang. Yang penting dapat gilang kahwin. Cukup. Suami pakai seluar pendek, aurat tak tutup. Kemungkaran dia buat, kita macam buat, tak apalah Ustaz, asalkan duit poket masuk. Anak-anak kita tak tutup aurat. Anak-anak kita tak sembahyang, tak solat. Anak-anak kita terlibat dengan benda-benda yang dilarang oleh agama. Kita tak bimbang apa ayah. Tapi kalau anak tak baca buku, dia punya bimbang. Kalau anak tak pergi sekolah, dia punya takut. Kalau anak gagal, dia punya gila. Tapi anak tak sembahyang, anak tak tutup aurat, anak buat benda haram tu haram ni, hiburan melampau, dia tak rasa bimbang. Apakah kalau anak dia mati ketika itu su'ul khatimah, tak takut? Tetapi bila kita dah sebut, Rasulullah kata kalau kebimbangan kita cuma dunia, kita makin kelang kabut dengan dunia kita. Tapi kalau kebimbangan kita akhirat, maka Allah satukan benda tu semua sehingga kita tahu nak susun dia. Sebab tu kita lihat orang yang kebimbangan akhirat lagi kuat, lagi tersusun hidup dia, lagi banyak manfaat dia boleh bagi pada masyarakat. Sebab apa? Dia takutkan Allah. Kan itu kita kan nak cari pemimpin yang paling banyak beri manfaat, pemimpin yang takutkan Allah dan berfikirkan akhirat. InsyaAllah dia akan jaga kebajikan kita. Pemimpin tak takut Allah, pemimpin yang saya katakan tak pernah jaga halal haram, dosa, pahala, dia takkan dapat jaga kita. Kalau perintah Allah pun dia tak jaga, sedangkan Allah Maha Agung, berkuasa, memiliki semua, itu pun dia boleh langgar. Sementara hak kita, hak Allah yang besar dia tak jaga. Hak kita tuan-tuan nak suruh jaga, jangan harap. Sebab tu kita nak pemimpin bertakwa, pemimpin yang takutkan Allah, pemimpin yang ajar kita fikir akhirat. Sebab kalau dia boleh fikir akhirat dan mengajar kita fikir akhirat, insya-Allah dia jaga dunia kita. Dia tak rasuah, dia tak khianat. Ini cerita dek, dia tak takut Allah. Dia cerita jaga rakyat. Bila menang dia tak pernah jaga rakyat, jaga diri dia je. Rakyat sama. Cerita rakyat berulang-ulang diperbodohkan. Yang ni terus menabur kebodohan, pembohongan. Kan dia tak takut Allah. Kalau ditakutkan Allah, dia tahu setiap janjinya Allah akan hisap dia. Mu janji benda ni, mu janji benda tu, mu tak buat, dosa besar. Sebab bohong pemimpin kepada rakyat lebih besar dosanya berbanding dia bohong sesama dia. Pemimpin ni kalau dibohong pada rakyat, ketika rakyat mengharapkan kita naik kos rendah, kita buat ni, tiba langsung tak buat. Kita naik, kita bagi geram tanah, sekian. Rakyat berharap, dia tipu, dia lupa percakapannya yang boleh menjatuhkan ke dia dalam neraka. Perkataan itu bohong. Disebut dalam hadis Nabi SAW, antara dosa paling besar, dosa penipu, pemimpin menipu rakyat. Janji macam-macam, tapi tak ada. Kita janji nak buat tu, nak buat ni, tiba naik sama. Kita terus menunggu janji bagaikan pungguk rindukan bulan. Terus macam tu. Akhirnya mereka lupa bahawa dia tak habis kat sini. Semua urusan kita tak habis kat sini, kita ada akhirat. Sebab tu kita diajar berfikir tentang hal itu. Tentang bila benda-benda
yang boleh merosakkan akhirat kita sentiasa fikir. Kadang-kadang kita lupa kita hutang orang tak bayar. Tentang hutang orang tak bayar ni besar, rosak akhirat kita. Rosak akhirat, habis. Sebab itu, siapa yang dia berhutang orang, setiap hari dia fikir bagaimana nak bayar, melainkan Allah jaga dia. Maknanya orang yang fikir nak bayar hutang ni orang jaga agama. Jaga agama. Dia ni hutang buat tak fikir. Dia pun tak bimbang apa pun akhirat macam mana. Jangan kata fikir tentang kesusahan orang yang berhutang dia. Tahu orang ni dia akan binasa dunia akhirat. Kita ni kalau berhutang orang, tu kita macam berfikir macam mana nak berhutang, macam mana nak berhutang. Allah tolong kita. Kata Aisyah, dijadikan orang ni ada haris, penjaga, yang Allah. Siapa yang tiap hari duk fikir macam mana saya nak berhutang, macam mana saya nak berhutang. Sebab dia takut hutang ni susah, mati susah, akhirat susah. Sebab itu Nabi sebut, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Siapa dia ambil duit orang, pinjam duit orang, dia niat nak kembalikan, Allah tolong dia kembalikan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni saya sebut ni juga benda yang kita patut fikir. Ni agama. Tak bayar hutang ni agama. Maknanya kita dah rosak agama sebab berhutang. Sebab berhutang. Kadang-kadang kita semayang bagus, baca Quran bagus, hutang buat lebih kurang. Tak kira lah RM1 pun. Jangan main-main dengan hutang. Agama kamu rosak, akhirat kamu hancur. Hatta orang mati syahid pun tak boleh masuk syurga. Jangan kata kamu ni mati biasa. Ni orang mati syahid kata, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fa aina ana. Kalau aku dibunuh ketika perang, aku kat mana? Bagaimana keadaan aku? Nabi kata, dalam syurga, dan kamu diampung semua dosa. Yughfar laka kullu dhanbin. Diampung semua dosa. Orang ni gembira, dia pun berpaling nak balik. Nabi kata, kejap. Illa dain, melainkan hutang, dosa hutang Tuhan tak ampun. Jibril baru tadi beritahu aku. Baru tadi beritahu, hutang Tuhan tak ampun walau mati syahid. Kata mati syahid ni mati paling hebat, tak payah semayang, tak payah dikafankan, tak payah disolatkan, dimandikan, cuma dikebumikan. Hebat. Tapi kalau tak ada hutang tak hebat. Tersekat kat situ, rosak. Itu ramai orang saya tengok, saya katakan bak ibadat jaga, tapi bak hutang buat lebih kurang. Dia leceh je. Yalah, hutang-hutang kutu ni, main kutu, hutang tak bayar. Ya, kamu dah binasakan akhirat. Kamu patut fikir benda tu. Kalau kamu fikir, Allah akan bayar hutang tu. Maksudnya ada tanggungjawab. Tentang orang kadang-kadang berhutang, dia bukanlah nak suruh kita bayar selepuk pun. Tapi ingatlah kau, maaf saya hutang, bulan ni tak bayar. InsyaAllah saya cuba bagi RM50, bagi RM20. Namun tak apalah, saya halal je. Orang berhutang ni tuan-tuan, dia tak harap sangat orang bayar per habis. Kalau dia tahu tu susah, tapi dia nak rasa, dia nak orang ni ada tanggungjawab. Telefon tak angkat, mesej tak jawab. Jumpa-jumpa saya dah tukar nombor telefon sebenarnya. Allah, nampak no alasan bodoh dia. Sebenarnya saya vibrate masa telefon tu, takkan tak kau balik. Ni jawab semua jawapan bodoh pula ke? Jawapan menunjukkan bahawa dia tak bersungguh. Patut dah tengok ni telefon, kau balik lah. Dia buat dia. Nanti dia akan cari alasan. Kata orang ni setiap kali dia beri alasan, dia runtuhkan agama dia. Runtuh agama dia. Oleh sebab itu kita perlu punya kebimbangan untuk hal-hal agama. Pada satu ketika Umar Al-Khattab impun sahabat-sahabat dia. Lalu kata Umar Al-Khattab, duduk dalam satu rumah. Kata Umar Al-Khattab, apa angan-angan kamu? Cuba berangan sikit nak dengar. Terutama kita dengar apa sahabat-sahabat Rasulullah berangan. Kita kan suka berangan. Oh, berangan sedap sah. Sementara tunggu nasi lemak tu berangan. Sedap. Sedap pada nasi lemak. Sementara tunggu kuliah tu berangan. Sementara tunggu kahwin tu berangan. Seronok berangan ni. Sebab berangan ni kita boleh reka cerita kita. Kita pengarah. Kita pengarah dia. Kita buat berangan, kita buat macam ni. Lalu kata Umar kata satu ketika bersama sahabat-sahabat dia, cuba berangan. Hari ni kita berangan sikit lah. Lalu yang ni pun berangan.
saya berangan kalau rumah ni penuh dengan emas, kemudian saya sedekah semua jalan Allah. Itu hebat dia berangan. Nak kaya sebab nak belanjakan pada jalan Allah. Yang kedua pula, saya duk berangan rumah ni biar penuh dengan permata. Yang tu berangan penuh dengan emas. Yang ni biar penuh dengan permata, lu'lu'an wa zabarjadan, dan mutiara-mutiara. Fa'unfikuha fi sabilillah wa atasaddaqu biha. Saya akan belanja pada jalan Allah, saya akan sedekah pada semua orang nak. Lalu orang tanya ni pula ni, semua dia punya mentaliti sama, nak kaya, nak sedekah. Hebat berangan ni. Hebat. Kita kalau berangan nak kaya ustaz supaya saya boleh ada benda tu. Semua hal dunia kita lah. Agama macam tak ada je. Saya akan buat ni rumah agam besar, kolam, biar macam tasik kolam saya. Lepas tu buat ni. Semua buat rumah. Masjid sebelah rumah tak nak buat apa. Masjid dia kutip derma sendiri lah ustaz. Ni saya berangan saya ni angan-angan saya. Berangan pun tak nampak jalan baik. Jangan kata kalau dapat. Ni sahabat-sahabat bila berangan dia nampak agama. Nampak agama. Saya kaya, saya nak beri kuatkan agama saya. Otak mereka lihat. Otak mereka. Kalau ada kuasa pun sebab saya nak jaga agama, nak kuatkan agama, nak sebarkan agama. Kalau ada kuasa. Berangan. Lalu kata mereka, ya Amirul Mukminin, asyik kita je berangan. Amirul Mukminin berangan apa pula? Lalu kata Umar kata, saya berangan kalau rumah ni penuh dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang semua macam Abu Ubaidah Al-Jarrah, lalu saya lantik di setiap tempat dan kawasan, kerana ini orang takutkan Allah. Saya berangan biar orang macam Abu Ubaidah ni banyak. Biasa rumah ni penuh, ada 4,000 orang, namanya Abu Ubaidah belaka, bagus. Lalu setiap kawasan saya letak Abu Ubaidah. Kenapa? Jujur, takutkan Allah, kuat ibadatnya, prihatin dia, kuat dalam melaksanakan amanah. Dan nak orang macam Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala, salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Ni hari ni kalau kita tanya balik, awak ni nak berangan apa? Cuba berangan. Saya berangan ustaz bulan madu kat Gunung Everest. Nampak? Bulan madu Gunung Everest. Kalau malaikat maut datang, mati sana, tak ada batu nisan mati. Berangan apa kita setiap hari? Sebelum kita tidur, tuan-tuan, apa kita berangan? Kenapa yang kita angankan itulah apa yang kita fikir yang paling penting dalam hidup. Apa yang kita berangan? Berangan saya ustaz, kalau saya Allah panjangkan umur, untuk saya melaksanakan haji, nak mati husnul khatimah. Oh bagus angan-angan awak. Kan itu yang awak fikirkan. Saya berangan supaya anak-anak saya semua jaga agama. Semua mereka menjadi pemimpin agama, memimpin masyarakat pada jalan yang baik. Itu angan-angan saya pada semua anak-anak saya. Saya berangan supaya saya dapat habiskan usia saya dalam ketaatan pada Allah. Saya berangan kalau saya kaya, saya akan gunakan kekayaan untuk dakwah pada agama Allah. Biar agama Allah ni kuat. Biar kuat, biar semua majlis ilmu subuh, biar semua orang Islam mulia dengan kekayaan saya. Itu saya berangan. Saya tak nak tengok seorang pun orang Islam minta sedekah, melainkan saya berikan pekerjaan pada dia. Tetapi inilah angan-angan berdasarkan kebimbangan kita tadi. Jadi khulasanya ialah perlu kita membuang ataupun mengosongkan hati kita daripada kebimbangan duniawi, tapi penuhi dia dengan kebimbangan akhirat kita. Mulakan kebimbangan tentang kematian kita. Apa persiapan, apa persediaan. Dan diikuti dengan waktu mana kita ditanya dalam kubur. Dan diikuti dengan waktu kita dibangkitkan, dihimpunkan di padang mahsyar. Waktu mana kita dihisap, ditanya setiap amalan yang kita lakukan. Dan juga tentang bila buku amalan ini ditimbang dan diberikan pada kita kanan atau kiri. Kata Uthman bin Affan, ketika mana aku fikir apakah aku akan mendapat buku kanan atau buku kiri, sebelah kanan sebelah kiri, maka aku rasa aku akan binasa dulu, aku akan hancur dulu. Kerana takut, bimbang. Ini Uthman bin Affan duduk kat kubur nangis. Kenapa nangis? Aku bimbang dalam kubur ni apa berlaku. Sebab Rasulullah kata ini persinggahan pertama sebelum akhirat. Kalau selamat di sini, lepas itu selamat. Kalau tak selamat, maka habis kita. Tengok kubur nangis. Dia bukan nangis kerana yang mati tu mak dia, ayah dia, bukan sedih kerana emosi. Sedih dia kerana kalau dia masuk nanti, apakah dia selamat?
Kita tuan-tuan kat kubur nangis sebab tu mak kita dalam tu. Sebab dalam tu ayah kita. Sebab dalam tu anak kita. Sebab dalam tu suami kita, isteri kita nangis. Tidakkah kita fikir sesuatu yang lebih patut kita nangis tentang diri kita kalau kita duduk dalam kubur? Kita nangis dengan orang dalam kubur. Allah nangis, mak, kenapa mak mati awal, tak dapat makan rendang ketupat raya ni. Dia fikir bini kita sedih, awak, saya tua, awak mati, dah tak laku saya dah ni. Tak ada orang nak buat kopi, nak bancuh Nescafe. Itu yang kita bimbang. Tentang bimbang di kubur, bukan saya menangis kerana orang yang dalam kubur tu. Bukan itu lebih saya bimbang. Ya, saya sedih, tapi bukan itu lebih saya bimbang. Saya bimbang pada hari saya yang berada di sini. Macam mana saya? Tentang orang yang paling kita sayang pun kita ziarah setahun sekali. Nanti kita pula doa kubur, siapa ziarah kita? Siapa titipkan doa untuk kita? Siapa mohonkan keampunan kepada Allah untuk kita? Siapa yang berzikir untuk kita, sedekah untuk kita? Siapa kalau bukan kita hari ini? Ada seorang ulama, dia sibuk ibadat, sibuk sangat, sibuk. Orang tanya, kenapa awak sibuk sangat buat ibadat? Kata dia, aku fikir, kalau aku mati nanti siapa nak puasa untuk aku? Kalau aku mati siapa nak solat untuk aku? Kalau aku mati siapa nak sedekah untuk aku? Dia, aku fikir takkan ada orang buat untuk aku, maka aku pun sibuk buat. Tentang kita tanya hari ni, kalau kita tak nak buat baik, nanti kita mati, siapa nak hantar kebaikan pada kita? Saat kampung saya ni selalu ada tahlil perdana. Selalu ada. Baik, kita pun pegang situlah. Betul ke boleh selamatkan kita? Betul ke sampai? Betul ke sampai? Maksudnya ialah dari sudut kebimbangan kita. Ya, mudah-mudahan sampai. Tapi kebimbangan kita, kita sendiri tak nak buat, lalu kita mengharapkan keikhlasan orang lain buat untuk kita. Ikhlaskah dia buat untuk kita? Takut dipikir sebab makan besar, makan sedap, tu dia pergi. Bukan kerana benar-benar ikhlas untuk kita. Mungkin. Maka kalau kita hari ini hidup, kita tak buat untuk kita, kita tak semayang untuk kita, kita tidak sedekah untuk kita, kita tak buat kebaikan untuk kita, lalu kita mengharapkan orang lain buat untuk kita, kata kita bermimpi di siang hari, berfikir cara orang lemah dan bodoh. Maka biarlah kita bimbang, saya nanti bagaimana. Letak kebimbangan itu, Allah lengkapkan keperluan kita. Sebab itu kita diajar bila datang saja kebimbangan dunia kita. Contoh, kalau tuan-tuan datang kebimbangan dunia, cepat-cepat selesaikan, supaya kita cuma bimbangkan akhirat. Rasulullah ajar kepada kita 4 perkara. Bila datang setiap kebimbangan, nak ke, pasangan ke, apa-apa saja, selesaikan dengan 4 perkara yang mudah ini. Yang pertama, doa pada Allah. Doa. Supaya Allah selesaikan cepat urusan, supaya dia tak kita katakan mengganggu untuk kita berfikir akhirat kita. Yang kedua ialah beristighfar pada Allah. Banyakkan istighfar. Ada je kebimbangan kita, baca istighfar banyak-banyak. Dan yang ketiga, kata ulama, banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Sebab Rasulullah kata, kalau orang tu banyak berselawat, yughfar hammuka wa yughfar dhanbuka, akan dihilangkan segala kebimbangan kita, diampunkan segala dosa kita. Banyakkan selawat. Jangan tunggu hari Jumaat je, hari lain pun selawat. Walau kita tak nafikan, memang hari Jumaat sunat kita tambah selawat. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi tentang kemuliaan memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Tapi hari biasa pun selawat pada Nabi SAW. Awaklah 100 kali, 1000 kali. Jangan tunggu ada maulid Rasul baru nak buat sekian. Tak, kita sekarang setiap hari. Saya istighfar, saya selawat. Dan yang keempat, solat. Jaga solat kita sungguh-sungguh. Solat-solat sunat kita, solat-solat taubat kita, solat-solat istikharah kita, solat-solat hajat kita. Solat. Ada je urusan yang agak sukar solat. Ayo sat urusan ni nak uruskan ni. Ni. Solat dia, solat. Ambil wuduk, solat. Biar Allah beri petunjuk. Biar Allah ringankan duka cita tadi. Itu 4 perkara. Tapi yang paling simple untuk kita buat, kita belajar daripada Nabi SAW. Rasulullah SAW bila ada suatu benda yang membimbangkan, Nabi akan tengok langit. Ni kita nak praktik yang mudah ni. Ada benda bimbang, nak tengok langit, kita berniaga, pekerja tak ada, misalnya. Atau pekerja lari. Dah kita pula kena kerja. Ada je kebimbangan, kedukecitaan, pandang ke langit. Sambil membaca,
Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Rasulullah SAW, bila baginda ada masalah je, Nabi akan tengok ke langit sambil membaca Subhanallahil azim. Dan kita bila ada masalah dengan suatu tak baik tentang anak kita, tentang pasangan kita, sesuatu yang membimbangkan kita tentang dunia kita, bisnes kita misalnya, dengar bisnes ada masalah ni, lori kita sewa aksiden, Allah, barang banyak, tengok ke langit sambil menyebut Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Nescaya Allah Ta'ala akan sempurnakan, ataupun Allah Ta'ala akan bantu setiap musibah kita. Amalkan benda ringkas yang Rasulullah SAW buat. Ada masalah tengok ke langit Subhanallahil azim, ni mengair ikan tak dapat, susah ni, tengok ke langit Subhanallahil azim, mudah-mudahan Allah hantar ikan. Akhirnya tak dapat ikan kat darat, dapat ikan. Tak dapat ikan kat laut, dapat ikan kat darat. Kat darat dapat. Kenapa? Allah cukupkan keperluan kita. Kita tak dapat rezeki cara ni, kita datang rezeki cara ni. Ini kadang-kadang memang saya katakan, keresahan kita ni memang setiap hari ada. Setiap hari kita resah. Tak kira lah rusang apa. Hari ni resah Ustaz, sampai nak hantar anak sekolah, resah ni. Semalam dah gaduh dah dengan bini ni, awak lah hantar. Dia kata, awak lah hantar, saya ni nak pergi kuliah, kata suami dia. Yang bini kata, asyik awak je kuliah, saya pun nak kuliah, awak lah pula hantar. Gaduh ni, kebimbangan. Kita esok hari benda nak buat, siapa yang akan buat ni, siapa akan buat tu. Tapi bila bimbang menghantui diri kita, sampai kita tak boleh kontrol diri kita, emosi kita mula jadi pelik emosi tu. Emosi yang bila dah tak kira pahala dosa, maka tenangkan seketika diri kita. Istighfar, selawat, doa dan solat. Dan paling utama, tuan-tuan sekalian, yang saya sebut tadi, yang paling ringkas, tengok ke langit sambil berkata Subhanallahil azim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan kerusingan duniawi kita, biar cuma ada kerusingan akhirat kita. Kerana setiap kali kita rungsingkan akhirat kita, maka kita makin dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah. Setiap kali kita rungsingkan dunia kita, kita makin jauh dari Allah. Kalau makin jauh dengan Allah, berarti kita menempa binasa. Kalau makin dekat dengan Allah, Allah pemilik semuanya. Maka Allah cukupkan keperluan kita, hilangkan kebimbangan kita, kedukecitaan kita. Begitu cara kita hidup, begitu cara kita berfikir, begitu cara kita menyelesaikan masalah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.